Okey, kita sambung geografi tingkatan 2, bab 2 iaitu peta topografi. Okey, seterusnya kita akan tengok apakah perbezaan antara ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Okey, semua. Ciri pandang darat fizikal merujuk kepada ciri semula jadi. Cikgu ulang, ciri semula jadi. Sebagai contoh, bentuk muka bumi, saliran dan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Seterusnya, ciri pandang darat budaya pula merujuk kepada ciri buatan manusia. Cikgu ulang, ciri buatan manusia. Sebagai contoh, guna tanah, kegiatan ekonomi penduduk, pertempatan, kemudahan sosial serta pengangkutan dan perhubungan. Okey, semua mari kita lihat contoh ciri pandang darat fizikal. Okey, contoh kata kuncinya kamu kena ingat ciri semula jadi. Sebagai contoh, okey, kamu tengok simbol belukar. Okey, semula jadi ya. Kontur. Kontur ni adalah garisan-garisan dalam peta yang menunjukkan tempat-tempat yang sama rata tinggi letaknya dari aras laut. Okey, kamu tengok kontur ni selalunya garisan yang kecil di tengah-tengah ini merujuk kepada kawasan yang sangat tinggi. Okey, sebagai contoh bukit ataupun gunung. Okey, seterusnya tasik. Okey, tasik yang semula jadi. Okey. Seterusnya sungai, rumput, hutan, paya nipah, paya bakau, tanjung dan juga bukit. Okey. Okey, seterusnya mari kita lihat contoh simbol pandang darat budaya. Okey, kata kuncinya adalah buatan manusia. Manusia yang buat. Okey, kita tengok. Contoh simbolnya jalan raya, jambatan, jalan kereta api. Okey, getah. Getah ni adalah guna tanah, iaitu kegiatan ekonomi penduduk. Penduduk yang laksanakan, penduduk yang usahakan. Okey, seterusnya masjid, kelapa sawit. Okey, kelapa sawit ni sama macam getah tadi, kegiatan ekonomi penduduk, penduduk yang usahakan. Jadi, buatan manusia dah ciri pandang darat budaya. Seterusnya, simbol kuil, padi sawah, tokong dan gereja. Okey, semua contoh-contoh simbol yang cikgu nyatakan tadi terdapat pada peta topografi. Okey, semua. Pada umumnya, ciri pandang darat fizikal akan mempengaruhi kewujudan ciri pandang darat budaya di sesuatu kawasan. Okey, kamu lihat contoh yang cikgu akan terangkan. Baiklah, kita ke ciri pandang darat fizikal yang pertama iaitu tanah pamah. Dan ciri pandang darat budaya yang wujud daripada tanah pamah ialah kegiatan pertanian, sebagai contoh tanaman padi sawah dan nanas. Seterusnya daripada tanah pamah juga wujudnya pengangkutan, iaitu jalan raya, jalan kereta api dan lapangan terbang. Seterusnya pertempatan iaitu rumah. Dan yang terakhir tanah pamah juga wujudnya kemudahan sosial iaitu sekolah, hospital dan tempat ibadat. Okey, seterusnya kita ke ciri pandang darat fizikal yang kedua iaitu tanah beralun. Okey, kita lihat di sini apakah ciri pandang darat budaya yang diwujudkan daripada tanah beralun. Okey, dengan adanya tanah beralun wujudnya pertanian. Okey, tanaman yang sesuai ditanam untuk tanah beralun adalah tanaman getah dan kelapa sawit. Seterusnya, tanah beralun juga sesuai untuk pertempatan iaitu rumah. Seterusnya, kita ke ciri pandang darat fizikal yang ketiga iaitu tanah tinggi. Apa yang kamu faham tentang tanah tinggi? Okey, tanah tinggi adalah kawasan yang berbukit dan bergunung. Kalau kamu lihat dalam peta topografi, kawasan yang mempunyai tanah tinggi mempunyai simbol kontur dan juga simbol bukit dan simbol gunung. Okey, kita lihat ciri pandang darat budaya yang diwujudkan. Okey, daripada tanah tinggi wujudnya kegiatan pertanian. Okey, kegiatan pertanian yang wujud di tanah tinggi adalah tanaman yang berhawa sederhana.
Okey, sebagai contoh, tanaman teh dan sayur-sayuran hawa sederhana. Okey, kalau di Malaysia kita tengok pertanian yang berhawa sederhana di Cameron Highland, di Pahang dan di Kundasang, iaitu di Sabah. Seterusnya, tanah tinggi juga mewujudkan kegiatan pelancongan. Okey, dengan adanya kegiatan pelancongan, wujudnya kemudahan penginapan. Okey, sebagai contoh hotel dan juga chalet. Okey, seterusnya tanah tinggi juga wujudnya kuasa hidroelektrik, iaitu dengan pembinaan empangan. Okey. Daripada empangan kita boleh menghasilkan elektrik, iaitu dipanggil hidroelektrik. Okey, seterusnya ciri pandang darat fizikal yang keempat ialah pinggir laut. Baik, ciri pandang darat budaya yang diwujudkan daripada pinggir laut ialah kegiatan perikanan. Okey, bila adanya kegiatan perikanan, wujudnya pertempatan nelayan. Kalau kita lihat dekat peta topografi, pertempatan nelayan berada berhampiran dengan sungai ataupun laut. Dan wujudnya juga pelabuhan berhampiran sungai dan laut. Seterusnya, pinggir laut juga mewujudkan kegiatan pelancongan. Sebagai contoh, tempat berkelah dan juga jeti. Seterusnya, ciri pandang darat fizikal saliran. Mari kita lihat ciri pandang darat budaya yang diwujudkan. Okey, dengan adanya saliran, wujudnya manusia membuat sumber air, iaitu membina paip saluran air. Okey, so untuk saliran, sumber air yang dihasilkan adalah daripada sungai dan juga tasik. Okey, untuk kegunaan domestik di rumah kamu. Okey, seterusnya dengan adanya saliran, wujudnya pengangkutan. Okey, pengangkutan sebagai contoh jeti dan penggalan bot. Okey, untuk saliran kita fokus kepada air tawar, iaitu sungai dan tasik. Okey, seterusnya ciri pandang darat fizikal tumbuhan semula jadi yang terdapat dalam peta topografi. Okey, ciri pandang darat budaya yang diwujudkan adalah kegiatan pembalakan. Okey, wujudnya kem pembalakan dan juga pertempatan. Dan tumbuhan semula jadi juga mewujudkan kegiatan pelancongan, iaitu wujudnya laluan pejalan kaki. Okey, kamu lihat latihan dalam buku teks kamu boleh rujuk pada muka surat 25. Okey, kamu lihat peta topografi, iaitu peta batu karang. Okey, berdasarkan peta topografi di bawah, senaraikan saling kaitan antara ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Isi jawapan anda dalam jadual yang berikut. Okey, kamu lihat jadual ciri pandang darat fizikal, kepentingannya dan juga ciri pandang darat budaya. Okey, mari kita lihat tanah pamah. Kepentingan tanah pamah adalah kegiatan pertanian dan ciri pandang darat budaya yang diwujudkan adalah padi sawah. Okey, seterusnya yang kedua daripada tanah pamah juga. Okey, kamu ingat semula penerangan cikgu yang sebelum ini. Okey, kita lihat tanah pamah. Selain pertanian, daripada tanah pamah juga, okey, kamu rujuk peta ini, peta di atas, peta batu karang. Okey, selain pertanian, pengangkutan juga diwujudkan. Okey, kita letak kepentingan pengangkutan. Okey, kita lihat ciri pandang darat budaya. Okey, apa yang ada kaitan dengan pengangkutan? Okey, wujudnya jalan raya. Okey, seterusnya selain daripada pengangkutan, apa jawapan yang lain diterima? Okey, pertempatan. Okey, dan ciri pandang darat budaya kamu lihat dalam peta. Okey, rumah. Okey, selain itu kepentingan tanah pamah juga kamu boleh masukkan kemudahan sosial. Okey, dan ciri pandang darat budaya yang diwujudkan adalah
Okey, wujudnya sekolah. Kamu kena lihat peta ya. Kalau sekolah tak ada, kamu tidak boleh masukkan sekolah. Okey. Okey, seterusnya kita lihat ciri pandang darat fizikal tanah beralun. Kepentingannya adalah pertanian dan ciri pandang darat budaya yang diwujudkan daripada kegiatan pertanian. Baik, kamu lihat dalam peta. Mesti rujuk peta. Pertanian ada apakah tanaman yang ditanam dalam peta batu karang? Okey, wujudnya getah, iaitu tanaman getah. Seterusnya, tanah beralun juga kepentingannya adalah pertempatan, iaitu ciri pandang darat budayanya adalah rumah. Okey, seterusnya mentafsir peta topografi. Baik, bagaimanakah anda ingin mentafsir sesebuah peta topografi? Baik, kamu boleh mentafsir peta topografi untuk mengenal pasti dan menghubungkaitkan ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Okey, selain itu, melalui peta tersebut, kita dapat menentukan taburan penduduk, kedudukan dan pola pertempatan. Sebelum kamu mentafsir peta topografi, kamu mestilah mematuhi langkah-langkah untuk mentafsir peta topografi. Pertama, kamu perhatikan peta secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kawasan kajian. Maksudnya, kamu perhatikan keseluruhan peta dari atas hingga ke bawah. Kedua, kenal pasti ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya yang terdapat dalam peta. Okey, kamu boleh rujuk simbol-simbol yang ada dalam peta dan kamu rujuk petunjuk yang ada di dalam peta. Yang ketiga, kaitkan ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Okey, kamu lihat semula penerangan cikgu sebelum ini, kamu kaitkan dengan adanya pandang darat fizikal dan apakah pandang darat budaya yang diwujudkan daripada ciri pandang darat fizikal tersebut. Dan yang terakhir, kamu tafsirkan peta topografi tersebut menggunakan maklumat dan bukti yang terdapat dalam peta. Mesti ada maklumat dan bukti dalam peta tersebut. Baik semua, kita lihat contoh tafsiran. Kamu lihat peta berikut. Okey. Ini merupakan contoh tafsiran. Okey, kamu harus tafsirkan dan buat dalam bentuk perenggan. Okey, kita mulakan dengan perenggan yang pertama. Okey, peta topografi menunjukkan kawasan Jertih. Okey, kawasan Jertih kamu ambil tajuknya. Okey, ambil tajuk peta tersebut. Okey, seterusnya ciri pandang darat fizikal yang terdapat dalam peta ialah, okey, kamu masukkan ciri pandang darat fizikal yang ada dalam peta. Yang ada dalam peta sahaja. Okey, sebagai contoh, sungai, hutan dan paya nipah. Okey, seterusnya, manakala ciri pandang darat budaya di kawasan peta pula terdiri daripada jalan raya, okey, ladang getah, sawah padi, pertempatan, jambatan, pejabat daerah, sekolah, pejabat pos dan balai polis. Okey, kamu senaraikan semua ciri pandang darat budaya yang terdapat dalam peta. Okey, untuk perenggan pertama ini, masukkan tajuk dan juga masukkan ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Okey, kita sambung perenggan kedua. Sebahagian besar bentuk muka bumi di kawasan peta adalah terdiri daripada, okey, kamu lihat bentuk muka buminya, keseluruhannya adalah kawasan tanah pamah yang rata. Adakah semuanya kawasan tanah pamah?
Okey, kita lihat di bahagian barat dayanya yang merupakan kawasan tanah tinggi. Okey, kamu tengok bahagian barat daya. Kenapa cikgu kata tanah tinggi? Kerana terdapat Bukit Oh dan adanya petunjuk kontur. Kontur ni adalah kawasan yang berbukit. Okey. Baik, kita sambung. Kawasan tanah pama digunakan untuk apa? Untuk pertempatan, pengangkutan dan pertanian. Manakala kawasan tanah beralun yang bersaliran baik pula digunakan untuk penanaman getah. Dan saliran utama ialah di Sungai Nering. Okey. Untuk perenggan kedua, fokus kepada bentuk muka bumi dan kamu kaitkan bentuk muka bumi yang wujud sebagai contoh. Tanah tinggi, tanah pama, tanah beralun, bersaliran baik. Kamu kaitkan dengan ciri panah darat budaya yang diwujudkan. Seterusnya, perenggan ketiga. Berdasarkan peta, kegiatan ekonomi utama penduduk ialah, kita lihat, apakah kegiatan ekonomi yang banyak sekali yang dilakukan oleh penduduk di dalam peta? Okey, kita lihat banyaknya getah, padi sawah. Okey. Baik, jadi kegiatan utama penduduk adalah pertanian. Okey. Dan awak huraikan tanaman yang diusahakan ialah padi sawah dan getah. Okey. Kemudian awak huraikan lagi padi sawah ditanam di kawasan lembah sungai dan tanah pama seperti di sekitar kampung sawah dan kampung gelang. Okey, kamu rujuk dalam peta, kamu masukkan dalam tafsiran. Okey, kemudian kamu huraikan pula tanaman getah. Okey, di manakah tanaman getah ini diusahakan? Okey, kamu boleh masukkan tanaman getah pula diusahakan di kawasan kaki bukit dan tanah pama secara kebun kecil dan ladang. Okey, misalnya ladang Bukit Oh. Okey, kalau kamu tengok dekat kawasan ladang Bukit Oh, okey, wujudnya tanaman getah. Baik, perenggan yang terakhir, Pekan Jabir menjadi kawasan tumpuan penduduk. Okey, kenapa cikgu kata menjadi kawasan tumpuan penduduk? Kerana dekat kawasan Pekan Jabir ini terdapat banyak pertempatan. Okey, kenapa banyak pertempatan? Kita lihat huraian yang seterusnya. Okey, dan mempunyai pola pertempatan. Kita tengok pola pertempatan. Semasa kamu di tingkatan 1, kamu telah belajar tentang pola pertempatan. Okey, kita lihat di sini corak pertempatan yang wujud dekat Pekan Jabir adalah berpusat. Okey, berpusat. Seterusnya, kawasan ini mempunyai, kenapa menjadi kawasan tumpuan penduduk? Kerana kawasan ini mempunyai kemudahan sosial seperti sekolah, klinik, balai polis dan pejabat pos. Okey, seterusnya kita tengok pertempatan berkelompok terdapat di ladang baharu. Okey, seterusnya pertempatan berjajar pula terdapat di segi 4 grade 6605. Okey, kamu lihat dalam perenggan yang terakhir ini kita masukkan pola pertempatan. Okey, kita masukkan pola pertempatan dan kita masukkan kawasan mana yang banyak penduduk, kawasan mana yang menjadi tumpuan penduduk dan kita huraikan kenapa kawasan tersebut menjadi kawasan tumpuan penduduk. Kamu lihat petunjuk dan kamu masukkan sahaja ada apa di kawasan tersebut. Okey, selesai untuk contoh tafsiran. Okey, itu saja daripada cikgu. Bye. Selamat belajar.